Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah kita dapat meneruskan pembelajaran kita dalam subjek Bahasa Melayu. Okey, walaupun dari cara online. Okey, sekarang awak buka muka surat 19, unit 4, keselamatan di mana-mana. Okey. Sekarang Sana awak perhatikan gambar dan surat 19 ni awak perhatikan dan awak baca dulu selama 2 minit. Okey. Okey. Apa tajuk dia adalah keselamatan di mana-mana. Okey, mendengar dan bertutur. Tajuk dia adalah awas bahaya di mana-mana. Okey. Gambar menunjukkan dekat dalam surat 19 ni, dia menunjukkan bahawa membincangkan tentang bahawa panduan menyelamatkan diri semasa kecemasan. Maksud dia apa? Apa yang perlu kita buat ketika ada kebakaran. Contohnya ada kebakaran di sebuah bangunan. Seperti contohnya kita ada dalam sekolah. Okay, kita dalam sekolah ataupun bangunan mana-mana. Apa yang perlu kita buat? Okay, ketika kebakaran berlaku, apa yang perlu kita buat untuk menyelamatkan diri? Okay, yang pertama, kalau awak tengok dekat kotak pink tu, panduan menyelamatkan diri semasa kecemasan. Okay, yang pertama, kita boleh baca, kita boleh tengok. Elakkan diri daripada panik dan patuhi arahan semasa kecemasan. Okay, first kali yang perlu kita buat adalah jangan panik. Okay, jangan panik dan patuh arahan semasa kecemasan. Okay. Kedua, ditegah menggunakan lift semasa kebakaran. Ketika berlakunya kebakaran di suatu tempat ataupun di suatu bangunan yang kita ada dekat dalam bangunan tu, dielakkan. Lebih baik kita mengelakkan diri kita menggunakan lift. Okay, sebab ketika kebakaran, lift tu akan diberhentikan dari penggunaannya. Sebab ada faktor-faktor yang membahayakan kita ketika kita menggunakan lift. Okay. Ketiga, ikuti pelan kecemasan sekolah atau bangunan. Okay, kita kena ikut pelan-pelan kecemasan yang dah disediakan di sebuah bangunan ataupun sekolah. Biasanya kalau kat sekolah pasti akan ada pelan kecemasan yang ditampakkan kat dinding ataupun digantungkan dekat dinding. Okey. Yang keempat, jangan bertolak-tolakan semasa keluar dari bangunan. Okey, ketika berlakunya sebuah kebakaran di sebuah bangunan yang di mana kita berada dalam tu, elakkan daripada bertolak-tolakan. Okey, jangan panik. Jangan bertolak-tolak. Okey, yang terakhir, berkumpul di tapak perhimpunan kecemasan. Berkumpul dalam satu tempat. Okey, berkumpul contohnya kalau kat sekolah, kita berkumpul kat satu tempat yang selamat, iaitu dekat padang contohnya ataupun tapak perhimpunan. Okey. Kat situ dia kata jika berlaku kebakaran, jangan gunakan lift tapi gunakan tangga. Okey. Sekarang kerja awak, Sana awak bincangkan dengan kawan-kawan awak kesan-kesan. Kalau kesan-kesan jika kita tidak mematuhi panduan keselamatan. Jika terjadinya kebakaran di sekolah. Okay? Contohnya kat sekolah. Kat bangunan sekolah kita. Apa kesan yang akan terjadi dekat kita kalau kita tak patuh panduan keselamatan. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, Sazana awak bincang dengan kawan-kawan. Huraikan kepentingan pelan kecemasan di dalam sebuah bangunan. Apa pentingnya untuk kita adakan ataupun apa pentingnya adanya pelan kecemasan di dalam sebuah bangunan. Okey, jadi dua kerja awak. Yang pertama, bincangkan kesan-kesan kalau sekiranya kita tak patuh panduan keselamatan yang telah diarahkan untuk kita buat ketika kebakaran berlaku. Yang kedua, awak kena huraikan
apa kepentingan pelan kecemasan dalam sebuah bangunan. Okey, jadi 2. Buat kat buku tulis awak. Kesan tu saya nak awak buat 5. Okey. Bincangkan kesan-kesan jika tidak mematuhi panduan keselamatan, awak buat 5 poin. Kalau huraikan kepentingan pelan kecemasan, awak buat dalam satu perenggan. Okey, awak buat dalam satu perenggan. Apa kepentingan pelan kecemasan di dalam sebuah bangunan. Okey, bila dah siap nanti awak boleh snap, awak boleh hantar ke ustazah. Nanti saya cek. Kalau salah nanti saya betulkan. Okey, tu je. Jadi apa moral ataupun apa yang boleh kita dapat dari apa yang kita belajar hari ini adalah pertama, okey, ada 5 poin. Okey. Kalau terjadinya kebakaran di suatu bangunan, pertama, jangan cemas. Okey, dan kita kena patuh arahan yang diperintahkan untuk kita buat. Contohnya kalau kita kat sekolah, apa guru kita ataupun cikgu kita suruh kita buat, kita kena ikut. Yang kedua, jangan gunakan lift, lebih baik gunakan tangga. Yang ketiga, ikut pelan kecemasan di dalam sebuah bangunan ataupun sekolah. Apa maksud pelan kecemasan ni? Diarahkan kita nak pergi mana. Apa yang perlu kita buat. Yang keempat, jangan bertolak-tolakan. Okey, kena tenang je. Dan yang terakhir, berkumpul di tempat yang selamat. Contohnya kalau kat sekolah, kat tempat perhimpunan ataupun dekat padang. Okey, berkumpul di tempat yang selamat. Itu je untuk hari ni. Nanti awak buat apa yang saya suruh tu, kesan-kesan dan kepentingan pelan kecemasan di dalam sebuah bangunan. Nanti awak hantar kat ustazah, awak tulis kat buku tulis, awak hantar kat ustazah, nanti saya cek. Okey, itu je daripada ustazah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.